Orang semayang waktu sebab apa? Sebab member semua semayang waktu. Jadi adakah dia dapat pahala seperti mana orang yang ikhlas semayang waktu? Kerana memang itulah dia nak. Itulah yang dia nak sebab apa? Itu Tuhan suka. Jadi dia buat kerana Tuhan suka. Bukan dia buat sebab nak dapat redha kawan-kawan ataupun supaya kawan-kawan tak kata dia tak solat. Jadi kena fikir orang tu. Jadi kalau kita ada niat macam tu, adakah kita tak payah solat? Tak. Tak solat pun berdosa. Maknanya tak solat kerana takut pada manusia, ataupun kerana tak nak bagi tahu kata aku ni buat bukan kerana manusia pun tak boleh gitu. Jadi macam mana nak buat? Perbaharukan niat. Niatlah kerana Allah Taala, kan? Kerana apa? Kerana kita buat kerana selain daripada Tuhan tak boleh bagi manfaat apa pun pada kita. Kita buat kerana orang boleh bagi apa kita? Boleh bagi pahala, kan? Boleh bagi dosa tak boleh juga. Yang bagi semua tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok ada satu video yang saya tak tahu lah, saya menangis tengok video tu. Ada seorang budak umur dia 11 tahun. Budak dekat negeri Arab tapi saya tak tahu negeri mana. Belah Maghribi ke, belah Yaman ke tak tahu. Tapi dengar cara cakap tu bukan orang Mesir lah tu. Budak ni umur dia 11 tahun, dia hafal Quran dan dia ni ada penyakit otot, penyakit saraf sampai buta. Kemudian rancangan TV pergi temu ramah dia, nak tanya pengalaman dia macam mana dia boleh hafal Quran. Lepas tu orang ni tanya dia macam mana dia hafal Quran. Dia kata dia berjalan kaki pergi rumah syekh dia, kan. Setiap hari dia akan berjalan lah, pergi rumah syekh dia. Dengan keadaan dia sakit-sakit macam tu, kan. Walaupun mata dia tak tahulah nampak sikit-sikit ke tak nampak, rasa tak nampak sebab dia baca Quran jenis yang sentuh. Itulah. Jangan sebut silap lah. Tapi yang jenis sentuh tu lah. Jadi dia setiap hari dia pergi rumah syekh dia. Yang pengacara TV ni tanya dia, kamu pergi setiap hari tu syekh bagi banyak mana, suruh hafal banyak mana? Dia kata syekh cuma bagi 2 ayat atau 3 ayat je, tak lebih. Kadang-kadang 1 ayat. Dia kata 1 ayat, kamu jalan jauh-jauh pergi rumah dia? 1 ayat, 2 ayat. Dia tu biasa ikut, maknanya ikut syekh dia lah. Itu. Sampai kamu boleh hafal ni 30 juzuk ni. Dia kata, saya hafal gitulah sikit-sikit dia. Cuba bayangkan kalau sehari 2 ayat atau 3 ayat dengan 6,000 lebih ayat Quran itu, berapa lama dia hafal? 6,000 tu kalau kita bagi 2 jadi 3,000. 3,000 hari kat berapa tahun? Mana dia menghafal daripada umur berapa tu? Umur 4 tahun, 3 tahun gitu. Kecil-kecil. Start kecil dia hafal Quran, sampai umur 11 12 tahun tu dia dah ingat semua lah. Dia dah ingat semua. Masa temu ramah tu saya rasa umur dia dah 12 tahun. Tengok gaya tu tak sampai 15 lagi. Jadi tapi dia tak beritahu lah pula umur apa. Mungkin ada rancangan yang penuh tu ada beritahu, kan? Saya tengok pun dalam YouTube. Jadi tak apalah. Kemudian Syekh ni tanya, pengacara ni tanya, kan? Pengacara ni tanya kepada budak ni, kamu nak ke? Kalaulah kami ni kan nak cari sponsor untuk nak baiki, maknanya nak pulihkan mata kamu, kan? Dia kata ginilah, saya tak nak, dia kata. Terkejut lah, tak nak. Kenapa tak nak? Dia kata, saya takut kalau saya boleh melihat, saya melihat maksiat. Saya boleh melihat esok, saya melihat perkara yang Tuhan larang. Dan saya nak simpan mata saya ni untuk melihat Allah hari kiamat esok, dia kata. Moga-moga dia kata dengan saya sakit ni, dengan mata saya tak nampak ni, Allah kesian kat saya, kan? Dan Allah Ta'ala bagilah rahmat kat saya sikit dengan sebab saya sabar dengan tak nampak ni, Allah bagi saya masuk syurga, kan? Jadi dia fikir macam tu, kan? Orang yang ada kat situ hari tu, kan, maknanya dengar jawapan budak tu, kan, semua memang maknanya orang panggil dia umur dah lah budak tapi berfikir sampai macam tu, kan. Maknanya dia takut esok. Sebab apa? Dia kata tak mungkin mata yang melihat maksiat ini akan mudah untuk melihat Allah SWT kiamat esok sebelum dikifaratkan maksiat dia. Jadi dia kata dia syukur pada Allah walaupun buta. Dia syukur sebab apa? Sebab mata dia tak boleh tengok maksiat. Tu, maknanya cara macam tu dia fikir, ya. Jadi begitulah. Betul juga dengan orang yang Allah Ta'ala kalau dia mengaji dalam keadaan tengok tu keikhlasan orang yang hafal Quran, kan. Dia hafal Quran, dia ikhlas. Kerana apa? Kerana itu ayat-ayat Allah, kan. Mungkin saya tak ingat saya cerita ke tak hari, kan, kisah seorang pakcik yang belum. Dan nak cerita dia belum.
suka dengan cerita ni, tak apalah. Tapi dalam uslub atau cara Nabi kita berdakwah, Nabi ni berdakwah dia ada 40 cara. Di antara cara Nabi ialah Nabi bercerita. Nabi bercerita. Dan di antaranya cara Nabi ialah Nabi suka buat perumpamaan. Di antaranya Nabi suka bercerita. Kita tengok hadis-hadis Nabi banyak kisah-kisah orang-orang yang dahulu. Okey. Dan kadang-kadang kisah itu memberikan pengajaran yang banyak kepada kita. Ada seorang sahabat, dia kongsikan kisah yang menarik lah dalam Facebook pakcik ni yang kongsi cerita ni orang tua lah. Jadi saya kenal dia sebab dia ni AJK masjid, AJK Surau. Dan juga masjid dekat, kalau siapa yang duduk dekat hospital Ampuan Rahimah dekat Kelang, pakcik ni dia AJK lah dekat Surau Seri Andalah dekat dalam. Jadi dia tulis cerita, dia kata ada satu orang hamba Allah, dia melalui kawasan tanah perkuburan satu malam. Dia lalu tiba-tiba ada cahaya keluar daripada kubur. Dia merasa mula-mula takut. Lepas tu bila dia tengok cahaya tu, dia kata, cahaya ni bukan yang menakutkan. Cahaya tu bukan cahaya menakutkan, tapi sebab apa keluar cahaya? Macam tu. Sebab apa keluar cahaya? Jadi benda-benda macam ni, benda pelik ramai orang hari ni bila orang cerita benda pelik, dia rock dia kata benda ni tak masuk akal, benda ni mengarut, benda ni menipu. Kita kena kembali balik kepada tauhid maknanya kepada ilmu tauhid. Dia ada benda-benda yang harus bagi Allah, mustahil pada akal manusia, tapi harus bagi Tuhan. Allah Ta'ala boleh bagi, tak ada masalah apa bagi Tuhan. Contohnya orang boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ya Allah, dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Dan benda ni bukan baru, benda ni disebut lama dah Di antaranya berlaku kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis al-ba' man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Hadis tu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia bawa mari kisah para sahabat yang melihat Nabi. Ini para sahabat dan juga orang-orang soleh yang melihat Nabi ketika mana tidak tidur, dan mereka melihat, dan mereka ni orang yang kerap bermimpi dengan berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani cerita satu ketika Ibnu Abbas dia bermimpi jumpa dengan Nabi SAW, dan mimpi itu terngiang-ngiang. Dia bangkit pada tidur tu duk teringat tentang mimpi yang dia mimpi. Dan dia pergi ke rumah isteri Nabi Maimunah. Maimunah ni mak saudara Ibnu Abbas, belah mak dia. Jadi dia pergi kepada isteri Nabi Maimunah dan dia bercerita hal dia mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu Maimunah ni bawa keluar cermin yang Nabi duk pakai masa Nabi hidup tu. Dia lihat cermin tu, dia tak nampak wajah dia dekat dalam cermin, dia nampak Rasulullah dalam cermin tu. Jadi kita ni orang yang jauh daripada Nabi, orang yang hari-hari nak selawat kat Nabi pun payah, kita pergi duduk cakap macam tu kepada orang yang cinta sungguh pada Rasulullah. Benda tu tak mustahil bagi Allah. Benda tu tak mustahil bagi Allah. Saya tengok kadang sedih, tengok orang duk bawa mari video dalam video orang ustaz-ustaz yang bercerita tentang ada orang bertemu dengan Rasulullah ketika ya Allah dalam keadaan dia jaga, lepas tu kita duduk kutuk dia. Kalau tak percaya jangan cakap apa-apa. Benda ni kita bukan disuruh percaya, dan jangan kita kata dusta. Itu je. Tak mau percaya sudahlah. Kamu kata kononnya beramal dengan sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi. Kadang bercakap saja tapi tak buat. Itu masalah. Tak apa. Jadi nak ceritanya pakcik tadi ni dia nampak orang ni dia nampak cahaya keluar daripada kubur. Kemudian dia besok tu dia tanya orang. Dia ingat kawasan tempat kubur tu, dia tanya orang. Saya tanya kubur siapa tu? Yang duduklah di tempat sekian-sekian. Lepas tu orang beritahu kubur ni isteri dia hidup ni, isteri dia hidup ni. Pakcik ni meninggal dah lebih kurang 3-4 tahun dah, tapi isteri dia hidup ni. Lepas tu dia kata, saya nak jumpa isteri dia. Orang beritahu lah dia ni orang pondok, orang tua pondok. Pakcik yang mati ni lah, dengan isteri dia tu orang pondok. Dia pun pergi jumpa, tapi kisah ni orang Terengganu kan. Pakcik yang cerita yang tulis dalam Facebook tu orang Kelang. Dia cerita, ada ustaz daripada Terengganu seorang datang situ, cerita kisah tu dekat surau dia. Dia tulis dalam Facebook, dia kata untuk perkongsian gitu. Ya. Faham ni dipanggil jalinan riwayat. Jangan.
Kan lagi apa cerita ni jadi kat Terengganu orang Kelang cerita. Nah, jadi ada cerita. Jadi dia pun tanya kan, siapa pemilik kubur ni kan. Kemudian orang bercerita isteri dia duduk di sekitar tempat, dia pun pergi jumpa dengan isteri pakcik yang mati tadi lah. Bila dia jumpa, dia minta izin, dia nak tanya apa amalan yang suami makcik ni kan, ketika hidup dulu kan, apa amalan dia. Sebab saya semalam saya pergi ke kawasan kubur dia tu, saya melihat cahaya kan, dan cahaya tu sungguh sangat menarik kan. Saya tengok tu saya tahu ni bukan jalan-jalan, maknanya bukan kubur orang biasa-biasa, ni kubur orang soleh ataupun orang baik-baik yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasa seronok sebab apa? Allah tunjuk kat saya benda tu, jadi saya nak tahu apa amalan dia. Lepas tu makcik ni kata tak ada amalan apa dia. Tak ada amalan apa, terkejut lah. Dia kata suami saya ni baca Quran pun tak pandai. Suami saya tu dia kata baca Quran pun tak pandai. Ish, takkan pun. Takkan tak ada langsung amalan kok lah, berselawat ke apa. Tak ada. Dia ni cumanya semayang gitu dia jagalah. Semayang 5 waktu dia jagalah. Lagi amalan lain lagi. Dia kata, ish, ada satu benda lah kok dia buat tiap-tiap malam. Tapi benda tu biasa je dia kata. Apa dia buat? Dia ni tiap-tiap malam dia akan pergi kat Quran, dia akan bercakap dengan Quran. Wahai kalam Allah, aku minta maaf sebab aku tak boleh baca kamu. Aku ni umur dah lanjut dah, baru sekarang ni timbul kesedaran. Maknanya rasa teringin sangat nak baca kamu. Dulu masa muda-muda aku tak sempat belajar. Jadi dia tahu, wahai kalam Allah, aku minta maaf, aku tak mampu baca kamu. Lepas tu, itu aja tiap malam dia akan menghadap Quran tu, lama dia akan tenung sebelum dia tidur. Lepas tu, kawan ni minta mana Quran tu, dia pun ambil Quran tu, buka-buka. Semua muka surat tu, dakwatnya kembang. Titisan air mata. Duduk ke atas, dekat atas apa nama, suratan muka surat Al-Quran tu. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang ikhlas di kalangan hamba-hambanya. Saya yang duduk bercakap kat depan ni pun belum tentu lagi kan. Mungkin adik-adik yang duduk kat depan saya ni kan lebih ikhlas kan, maknanya daripada saya. Tolong doakan saya kan. Maknanya moga-moga kita jadi hamba Allah yang ikhlas. Kerana perkara itulah yang akan dihitung dan dikira Allah sebagai diterima atau tidak amalan kita. Okey tak? Jadi orang yang ikhlas belajar ni kan, hatta ikan-ikan di laut pun mendoakan, memohon keampunan kepada Tuhan kita. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dan bagi hidayah itu ada bidayah. Hidayah itu ialah buah. Maknanya buah, sebelum tumbuh buah dia mesti ada benih kan. Benih tumbuh pokok, pokok akan berbunga, berbunga tu akan jadi buah. Bermaknanya buah itu sudah nihayah. Boleh faham tak? Hidayah itu maknanya dia berasal daripada benih. Dan benih itulah dipanggil bidayah. Boleh faham tak? Bidayah permulaan. Dan ada pula nihayah kan? Ada pula kesudahan. Dan ada zahir dan ada pula batin kan? Jadi setiap yang zahir ada batin, betul tak? Saya pakai baju kan. Dalam baju ni ada tubuh badan saya kan. Maknanya percaya tak saya cakap? Takkan kena buka baju dulu kan gitu. Jadi percaya tak semua orang dah kan. Maknanya dia ada zahir. Zahirnya yang nampak. Yang tak nampak itu dipanggil yang batin. Gitu. Jadi sekarang ni kita kena akui dua-dua ni kita ada kan. Dan perkara inilah yang selalu diabaikan oleh ramai orang. Orang banyak ambil berat tentang zahir saja. Tetapi batin dia tidak ambil berat. Maknanya batin tak ambil berat. Maknanya dia ambil berat tentang luaran saja. Tentang dalamannya dibiarkan kosong. Dan masalah dalaman inilah yang menyebabkan semayang kita, ibadat kita, hati kita penuh dengan mengingati Tuhan. Orang yang hatinya kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, itulah tandanya manusia itu jauh daripada Tuhan. Dan tandanya banyak lagi dosanya yang belum dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ni kalau kita belajar, kita tahu kita kena istiqamah dengan apa yang kita tahu. Istiqamah ni kena buat. Yang kita tahu tak boleh buat, kena istiqamah, jangan buat. Jangan buat. Kena istiqamah. Istiqamah daripada berterusan di atas taat. Berterusan dengan apa yang Tuhan perintah dan juga berterusan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqamah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mentafsirkan ataupun mentakrifkan istiqamah dengan maksud al-istiqamah an tajtaniban nawahi al-istiqamah an tajtaniban nawahi ingat. Jadi istiqamah itu ialah menjauhkan daripada segala tegahan wa anta'mala likullil awamir atau kama qala. Seperti kata Sayyidina Umar, saya pun tak ingat. Tapi buat semua benda yang disuruh dan tinggal semua benda yang dilarang. Okey. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah itu kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan terakhir hidayah. Jadi kita tak akan sampai kepada nihayah, tidak akan sampai kepada batin hidayah sebelum mana kita menyempurnakan zahirnya. Gitu. Jadi di dalam kitab ini akan disebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju pada hidayah itu, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikut arahannya, dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Jadi bila kita sampai kepada tahap hati kita sudah cenderung kepada perkara-perkara yang baik, nafsu kita pun sudah lembut dalam mengikut segala perintah yang baik, maka kita nanti akan sampai kepada satu yang dipanggil nihayatul hidayah. Astagfirullah dah. Hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk pada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Faham? Jadi kalau kita ni mengaji, kita ni belajar, tetapi hati kita masih tidak lagi cenderung dalam melaksanakan segala perintah Tuhan, cenderungnya pada merasa minat, merasa seronok dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga tidak merasa berat untuk melakukan segala larangan daripada larangan Allah, tak berat maka melihat yang haram, relax maknanya buat benda-benda dosa, relax sehingga teguran orang tegur kat kita pun kita buat tak endah dan tak kisah je Jadi itu tandanya kita sedang berada di dalam jurang kecelakaan. Jadi sebab tu mengaji ni pentingnya, kita mengaji, kita beramal dengan apa yang kita belajar. Kita ni beranak lahir-lahir dalam suasana yang dah rosak dah. Suasana rosak dah kita hidup maknanya di sekolah rendah kita campur siap-siap lah lelaki perempuan. Saya mengaji kat sekolah rendah Sekolah rendah, sekolah menengah campur lelaki perempuan. Mai sekolah, mai universiti campur lagi lelaki perempuan. Akhirnya kita rasa benda tu dah tak salah. Saya bukan nak kata kat sini ke kat mana-mana pun kalau ada benda ni salah. Bila kita lelaki perempuan ni dia boleh cakap, dia boleh berurusan bila ada benda penting. Kalau tak ada benda penting, tak ada urusan, maknanya yang penting ni kalau kita tak cakap tu rugi. Tu penting. Jadi kalau tak ada urusan penting, tinggalkan duduk sekali, tinggalkan duduk jumpa tentu pasal, tak payah. Sebab benda tu bukan budaya Islam, bukan ajaran Islam. Bahkan benda itu jauh daripada ajaran Nabi SAW. Dan kemungkaran ni kalau berlaku depan mata kita, benda yang salah kalau kita tengok, kita berdosa. Orang buat tu celah dan berdosa. Tapi bila kita tak tegur, kita pun berdosa. Itu masalahnya. Kalau dia buat senyap-senyap, kita tak berdosa, dia dosa seorang-seorang. Tetapi bila dia buat terang-terangan, duk couple, dua orang tengah-tengah, maknanya tengah-tengah kita duk ada ni, kita pun berdosa tak tegur. Itu masalahnya.
Lepas tu bila kita tegur dia cakap kan, dekat Malaysia lagi teruk kan, nak ubah kat Malaysia dulu kan. Ini semua alasan-alasan Abu Lahab kan. Abu Lahab, Abu Jahal zaman tu kan. Maknanya alasan-alasan ni alasan yang dipanggil orang-orang yang dia panggil keras hati dalam keadaan ataupun enggan kan. Maknanya dalam keadaan dia nak buat benda jahat tu, dia tak tahu dah nak bagi alasan apa. Itulah alasan terakhir dah kan. Jadi itu bukan alasan kita. Takkanlah kita kata nak esok ni, masa hari kiamat esok, orang-orang yang dulu di dunia dia mengikut ketuanya dalam keadaan, maknanya ikut ketua buat dosa kan. Esok hari akhirat esok, wahai Tuhan, dia dulu ajak kami kan. Dia dulu ajak kami, tapi bukan itu alasannya untuk bebas daripada azab Allah. Mengikut tu sungguh-sungguh kan. Jadi kan, itulah dia kan. Kita ni sekarang ni kan, semua manusia, kita kategori manusia ni semuanya beriman. Beriman pada Allah ataupun beriman pada makhluk. Ada orang beriman dengan sains. Contohnya, ada orang-orang yang saintis-saintis barat ni kan, dia mengatakan orang yang beriman ni orang bodoh kan. Orang yang beriman kepada satu benda yang tak nampak dia orang bodoh kan. Dan mereka ni percaya kepada teori evolusi lah, teori itu, teori ni kan. Yang mereka percaya dan mereka beriman dengannya. Ada seorang pelajar daripada Amerika kan, maknanya daripada tempat yang tu saya tak ingat nama apa, tapi ada seorang pelajar medik ni kan, dia pandai bahasa Inggeris. Dia kata, ustaz kena tengok benda ni tak kan? Dekat contoh lah. Dia kata, ustaz kena tengok benda ni kan? Dia pun terjemahkan kat saya, sebab bahasa Inggeris dia tu payah-payah agak kan. Mudah pun tak boleh, payah lagi tak boleh. Jadi dia terjemahkan kat saya kan? Jadi dia kata ada seorang pelajar Islam yang mengaji sains lah dekat universiti tu. Dia pergi jumpa profesor-profesor yang besar-besar ni. Dia tanya kan, pada pendapat kamu, orang yang beriman, orang Islam ke, orang mana ke, Yahudi ke, orang Kristian ke, apa yang beriman kepada Tuhan, pendapat kamu apa dia? Bagi dia bodoh. Orang yang percaya pada agama ni bodoh kan? Maknanya orang yang tak ada kerja bodoh. Lalu dia kata, okey, apa pendapat kamu tentang tentang evolusi kan? Tentang evolution. Dia kata evolusi ni adalah satu benda yang saintifik kan? Satu benda yang saintifik. Lepas tu dia tanya, budak ni tanya, kalau setiap orang ni, apa makna saintifik? Kan? Siapa tahu makna saintifik? Semua orang je sains, kita mesti tahu. Ya, faham tu. Benda yang boleh dilihat dan benda yang boleh dieksperimen, itu tarikh mudah kepada saintifik. Maknanya benda yang boleh dilihat, benda yang boleh dieksperimen. Lepas tu budak ni cakap, okey, kamu kata evolusi itu saintifik. Tunjukkan kepada saya nak lihat yang kata evolusi itu manusia. Okey, contohnya ada beruk seekor yang berubah dalam susu tu jadi orang. Ataupun ada ikan seekor berubah jadi beruk kan? Jadi saya nak tengok yang tu. Lalu dia kata dan dia minta bukti tu. Pening saintis tu nak menjawab kan. Last kali dia kata, tunjukkan saya satu bukti evolusi. Dia kata bukti evolusi ni